Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam kelas Jawi Dakhat Darjah 5. Kita ulang balik pelajaran yang kedua, iaitu menulis berbagai jenis ayat. Cikgu nak kamu fahamkan beberapa jenis ayat dan tanda-tanda ayat yang berikut. Okey, dah ready semua? Fahamkan betul-betul tau. Okey, kita tengok ayat pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang bertujuan menyatakan atau menerangkan sesuatu. Ia juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Baik, kita tengok contoh yang pertama ialah Abdul Rahman gemar mengumpul stem. Ayat ni kan memberitahu orang bahawa Abdul Rahman gemar mengumpul stem. Ini adalah contoh ayat penyata. Kita tengok yang nombor 5 pula. Zaid seorang usahawan yang berjaya dalam perniagaan. Ini pun adalah contoh ayat penyata. Dia menyatakan bahawa Zaid itu seorang usahawan. Okey, boleh faham semua anak-anak? Okey, kita tengok contoh yang ketujuh tu. Ahmad suka bermain gasing pada waktu lapang bersama rakan-rakan di halaman rumahnya. Ini pun adalah contoh ayat penyata. Dia beritahu orang bahawa Ahmad suka main gasing. Okey, itu contoh ayat penyata. Harap kamu boleh faham Okey. Kita tengok pula jenis ayat yang kedua, iaitu ayat nafi. Ayat nafi ialah ayat atau kata nafi, perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu pernyataan. Ayat nafi ni mesti guna dua perkataan. Contoh ada tidak dan ada bukan. Kita tengok contoh ayat nafi yang pertama. Nampak tak ada dia highlightkan warna merah tu perkataan tidak. Siti tidak gemar makan buah rambai. Dia mesti ada perkataan tidak. Kita baca contoh yang kedua pula. Fikri patuh arahan guru dan tidak suka ponteng sekolah. Itu adalah contoh ayat nafi bagi perkataan tidak. Okey, baik, kita tengok pula kata nafi bagi perkataan bukan. Okey, awak nampak tu kan yang warna merah tu dia tulis bukan. Contoh yang pertama, bukan mereka yang mencuri duit Cikgu Salam. Okey, mesti ada perkataan bukan Yang kedua, Encik Amirul bukan bapa tiri saya. Itu adalah contoh ayat nafi. Dia menafikan. Okey, faham anak-anak? Kita tengok pula contoh yang ke-8. Sebenarnya ini bukan pen awak, kata Amin. Dia ayat menafikan. Okey, faham Okey kelas, kita teruskan jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat seru. Ayat yang diucapkan dengan menggunakan nada atau intonasi seru. Ia bertujuan melahirkan satu keadaan perasaan seperti takut, gembira, sedih, suka, sakit, benci, terperanjat, simpati, marah dan sebagainya. Okey, ayat seru ni mesti ada tanda seru. Dan ayat seruan didahului dengan kata seru seperti amboi, wah, ih, oh, aduhai, cis dan sebagainya. Okey, jom kita baca contoh ayat seru. Okey, yang pertama. Aduh, sakitnya kepalaku. Dia mesti ada tanda seru. Nampak kan tanda seru kat situ kan? Jangan kata tak nampak pula. Okey, kita tengok contoh yang nombor 5. Aduhai, kemasnya pakaian kamu. Mesti ada tanda seru. Bila nampak je tanda seru tu maknanya mesti ayat seru. Contoh yang ke-10. Saya ingat awak tidak hadir ke majlis ini. Ada tanda seru kan? Maknanya dia mesti ayat seru. Okey, faham semua? Ada tanda seru, mesti ayat seru. Okey kelas, kita masuk jenis ayat yang keempat, iaitu ayat tanya. Ayat tanya menggunakan nada atau intonasi menaik di hujung ayat dan ditulis tanda soal. Okey, kalau ayat seru tadi kita mesti letak tanda seru. Tapi bila ayat tanya mesti ada tanda soal. Baik, ayat tanya mesti dia ada dimulakan dengan perkataan seperti bilakah,
apakah, di manakah, sudahkah dan sebagainya. Okey, permulaan ayat tu mesti ada kah. Okey, kita tengok contoh ayat yang ada kah. Okey, kita tengok yang pertama. Bilakah hari lahir kamu? Mesti ada tanda soal. Nampak kan? Okey, kita tengok lagi contoh yang keempat. Siapakah Johan bagi perujian hafazan peringkat negeri Johor? Pun ada tanda soal di situ. Jadi dia mesti ayat tanya. Baik, yang ayat tanya yang contoh yang kedua ni dia tak ada imbuhan kah. Cuma dia dimulakan dengan seperti bila, apa, di mana, siapa, kenapa, bagaimana, berapa dan sebagainya. Dan yang pastinya ayat tanya ni bila ada ayat tersebut mesti di hujungnya ada tanda soal. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ustazah datang ke sekolah naik apa? Itu contoh yang pertama. Okey, contoh yang ketujuh. Semua kasut hendaklah disusun di mana? Dia mesti ada tanda soal. Bila ada tanda soal je tu mesti adalah ayat tanya. Kan anak, kita tengok pula jenis ayat tanya yang ketiga iaitu tidak mempunyai perkataan imbuhan kah. Dan yang kedua mempunyai perkataan bersifat tanya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Sudah makan ubat? Okey, yang kedua, kerja rumah awak sudah selesai? Dia mesti ada pertanyaan dan dia ada tanda soal. Okey, boleh faham ya anak-anak? Pastikan bila ada je tanda soal, maknanya itu adalah ayat tanya. Okey, jangan salah lagi lepas ni. Okey, kita masuk jenis ayat yang kelima ialah ayat kehendak. Ayat kehendak ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. Perkataan yang biasa digunakan ialah marilah, hendaklah, perlulah, sila, tolong dan sebagainya. Okey, jom kita lihat contoh ayat kehendak. Yang pertama, saya perlu berjumpa dengan awak sekarang. Maknanya dia meminta. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Peliharalah alam semula jadi supaya bersih dan indah. Adalah di situ kan. Jadi itu adalah contoh ayat penyata. Kita tengok contoh yang ayat yang ke-9 pula. Setiap murid perlulah berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kat situ adalah dia mengkehendaki kan. Jadi itu adalah contoh ayat kehendak. Okey, faham ya semua? Ada 5 jenis ayat. Cikgu harap kamu kena pasti setiap ayat berdasarkan ayat tersebut dan tanda bacaan. Saya harap lepas ni tak ada lagi kesalahan yang kamu boleh lakukan ketika menjawab soalan. Okey kelas, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Moga video ini dapat memberi manfaat kepada kamu untuk menjawab soalan jawi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum.